Kita Malaysia ini dalam proses menuju kepada sistem politik yang lebih matang. Rakyat kadang-kalanya melihat rasuah itu satu perkara yang ringan. Bagi orang Islam pula dia menganggap siapa yang rasuah dia adalah berdosa. Maka siapa berani buat dia pikul dosa. Dia tak faham. Bila rasuah berdosa, orang yang buat itu berdosa. Yang melihat, yang tak ambil tindakan akan mengalami penderitaan. Kita lihat negara jiran kita Indonesia. Sebelum berlaku reformasi, rasuah di negara mereka ini amat tinggi. Bukan saja rasuah di bawah meja, kadang-kadang dengan meja-meja sekali. Dia boleh beri. Bahasa yang paling disebut di sana bisa diurus. Apa projek pun bisa diurus, asalkan ada minyak pelicin. Ini berlaku di Indonesia. Tetapi bila berlaku reformasi, naiknya Bapak Habibie, pergi pula kepada Gus Dur, Megawati, Bambang Susilo, sampai kepada Jokowi, sudah ribu orang masuk jail kerana rasuah. Daripada parti Islam 2 orang masuk jail, daripada parti PKS kerana rasuah. Salah satunya rasuah lembu. Kita rasuah yang terlibat dalam kes lembu dapat Tan Sri pula baru ni. Dan gubernur-gubernur banyak merengkok dalam penjara. Rasuah dapat dikurangkan, wang negara Indonesia mula meningkat. Dan sekarang Jokowi berazam. Tahun 2030 ke atas, Indonesia akan jadi negara yang kelima kekuatan ekonomi dalam dunia. Daripada negara yang terkebawah dalam hal pembangunan. Kenapa? Rasuah berleluasa, semua bisa diurus. Peningkatan indeks kurangnya rasuah di Indonesia itu membawa kepada kekuatan ekonomi kepada mereka. Kita lalu bincang kereta api laju ke Singapura. Naik kerajaan kita runding semula. Kemudian pula Singapura tuntut berapa ratus juta. Kita berunding, Indonesia dah siap. Sudah ada kereta api laju daripada Jakarta ke Bandung. Sekarang ini boleh pergi 45 minit dah. Dulu 3 jam lebih. Dia nak pindahkan pula ibu negara dia ke Kalimantan. Kenapa? Jakarta dah sesak. Apa punca berlaku kehebatan di Indonesia? Karena mereka dapat kurangkan rasuah. Dan kita lihat negara-negara maju semua rasuah mereka amat rendah. New Zealand, negara pertanian, penduduk lebih kurang 4 juta, kambing dia lebih kurang 16 juta. Artinya seekor seorang manusia sama dengan 4 ekor kambing di sana. Negeri agriculture, tapi rasuah mereka amat rendah. Dia jadi negara dunia pertama. Sudah masuk first world dah lebih 30 tahun dulu. Itu jauh, dekat dengan kita Singapura. Bila merdeka tahun 65, Lee Kuan Yew pernah menyebut, kalau boleh kami nak jadi seperti Sri Lanka, Ceylon. Waktu itu Sri Lanka negara maju. Sidang-sidang antarabangsa dibuat di Colombo. Dan di sana juga ada scholarship Colombo Plan. Banyak orang kita yang pergi ke London, terutama menuntut undang-undang, melalui beasiswa Colombo ini. Akibat daripada rasuah berleluasa, dan di Sri Lanka ini demografi politiknya lebih kurang Malaysia. Bumi putranya Ceylonis atau Sinhalese. Pembangkangnya Tamil. Sehingga mereka mengangkat senjata, Tamil Ilam dan sebagainya. Agama majoriti Muslim dan Kristian, majoriti Buddhis. Rakyat di sana ditanamkan kena bagi bumi putra terus memerintah. Bumi putra di sana Ceylonis, Sinhalese. Rasuah kata apa? Asalkan bumi putra memerintah. Tak cukup duit pinjam, rasuah berleluasa. Akhirnya bankrupt Sri Lanka. Barulah ketua cawangan
UMNO Sri Lanka pergi berenang di kolam Perdana Menteri. Ini UMNO Singalis lah. Sebab apa? Nak beli minyak kena beratur, nak beli barang kena beratur, semua wang dah kurang dah. Dunia terpaksa bincang bagaimana nak bantu Sri Lanka sekarang ini. Sebuah dulu negara yang utama. Malaysia tahun 60-an. Tahun 60-an kita setara dengan Korea. Korea Selatan terutama sekali, hampir ramai dah bekas presiden dia masuk jail. Bekas presiden masuk jail. Yang terakhir, presiden dia wanita. Baru keluar jail. Lepas jadi presiden, dia didakwa di mahkamah terlibat rasuah, masuk jail. Kita ni baru mula. Baru mula ni. Dan Korea ni berjaya lawan rasuah, akhirnya dia daripada negara dunia ketiga melonjak jadi gergasi ekonomi yang utama di dunia ini. Dan sekarang Korea sudah setara dengan Jepun dalam hal pembangunan ekonomi. Hadirin sekalian, kita pula di antara negara yang dianggap terkehadapan di tahun 60-an, 70-an, dan indeks rasuah kita berada di sekitar nombor 20 hingga nombor 30 dalam dunia ini. Dan kita berada dalam keadaan gelaran Tiger of Asia. Hadirin sekalian, kita lihat pula kesedaran orang ramai terhadap bahaya rasuah ini masih di tahap yang rendah. Terutama orang Melayu. Ini satu perkara yang paling pelik. Sedangkan kita diajar oleh agama kita, ar-rashi wal murtashi finnar. Pemberi rasuah dan penerima rasuah tempatnya dalam neraka. Kita lihat bandingkan kaum-kaum di Malaysia. Kaum Cina Tionghoa. Mereka menghadapi masalah rasuah dan penipuan dalam Koperasi Bersatu. Di bawah Presiden MCA Tan Kun Suan. Dan akhirnya Tan Kun Suan dipenjarakan. Orang Tionghoa marah kepada MCA karena berlaku penipuan terhadap uang koperasi mereka. Yang tak simpan dalam koperasi itu pemarah. Akhirnya datang pilihan raya, mereka tolak MCA sampai hari ini MCA payah bangun. Tinggal satu kursi saja yaitu di air hitam. Akibat rasuah dan penipuan terhadap kaum mereka dalam Koperasi Bersatu. Ini saya ucap dalam Palembang ni. Orang India pula kita lihat mereka marah kepada NIC bila berlaku penipuan terhadap Mecca Holding zaman Sami Belu. Dalam parlimen, luar parlimen berjuta ringgit didedahkan. Bagaimana uang sepatutnya digunakan untuk menolong orang India yang miskin, tapi digunakan oleh pemimpin MIC memperkayakan diri mereka. Datang pilihan raya mulai 2008, orang India hukum MIC sampai sekarang tinggal satu kursi saja ditapak. Orang Melayu, lagi banyak kita dedah rasuah, lagi UMNO menang. Pelik, tambahan pula datang pandangan baru yang menyebabkan rasuah hebat ini karena orang bukan Islam. Ini paling pelik. Sedangkan negara yang paling rendah rasuah dibuat kajian oleh George Washington University dan yang buat kajian itu pengurusinya orang Islam. Negara yang paling rendah rasuah ialah New Zealand, yaitu Islamic etik yang paling tinggi, New Zealand. Mana lagi rendah rasuah? Norway. Mana lagi Sweden? Mana lagi Singapura? Menteri-menteri Singapura tak baca pun ayat ar-rashi wal murtashi finnar. Tapi mereka rasuah di antara nombor 5 yang paling rendah dalam dunia. Daripada negara trading, ekonomi mereka berkembang, rizq mereka meningkat, dan rasuah yang paling rendah, mata wang mereka makin hari makin kukuh, meninggalkan kita jauh ke belakang. Di sinilah kita lihat sikap orang Islam terhadap rasuah ini bagaimana.